Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan sambung yang hari tu, kelas kita yang hari tu. So, hari ni nak sambung balik yang hari tu. Kalau ingat lagi hari tu, kita berhenti dekat sini lah. Dekat shunt DC motor ni. So, shunt DC motor ni, untuk refresh balik sikit, dia ada branch ni. Dia ada loop pula dah. Apa nama ni, litar selari ni. Ada bahagian field dan ada bahagian armature, RF dengan RA. So hari tu kita dah cover dah sampai sini dah. Ada simple calculation juga hari tu. Hari tu kalau ingat saya buat calculation ni dekat Paint, dekat Microsoft Paint hari tu. Okay, so ni nampak tak? Ingat lagi tak hari tu? Ni yang kita buat simple calculation ni. Kita kira current dekat field punya branch ni, kita dapat 5A. Lepas tu kita masukkan dalam rumus ni, rumus yang kat sini, shunt ni. So kita dapat nilai dia ni, kita dapat nilai dia EA tambah 25 and so on. So voltage yang kita dapat hari tu adalah 175 volt, kalau ingat hari tu. Tapi boleh tengok balik benda ni, boleh tengok yang kelas sebelum ni macam mana dapat benda ni. So hari ni kita nak continue dari sini pula, sebab ni kita baru kira sampai tahap EA, voltan yang keluar dekat rotor EA ni. So kita nak teruskan pengiraan kita sampai ke kita dapat power dan kita dapat berapa torque dia. Okay, so berbalik pada nota kita ni. Hari ni kita akan sambung ke bawah ni, iaitu speed control. Ni teori lah ni. Dari segi teori, macam mana kita nak kawal kelajuan motor DC. Okay, so cara untuk, mana pensel? Okay. Cara untuk kita kontrol kelajuan motor DC ni ada dua cara. Yang pertama adalah kita adjust nilai RF. Ni kita adjust nilai RF ni. Dan yang kedua kita adjust voltan terminal yang dikenakan pada armature. So RF ni kat mana? RF ni yang duduk dekat ni lah. Kalau litar ni macam ni. Ni. So RF tu yang duduk kat sini. Okay. So kita adjust nilai RF ni. Sorry, tertinggal. Kat sini ada RA. So kalau kita adjust nilai RF yang ni, kita boleh adjust kita akan adjust sekali kelajuan motor ni. Berapa laju dia berpusing. Sebab motor ni, kalau motor yang paling penting adalah laju dia pusing tu dan juga torque, berapa kekuatan daya kilah yang terhasil tu. Dan cara yang kedua, ni sekejap. Okay. Ya, saya continue je lah. Okay. Untuk cara yang kedua, kita adjust voltan terminal VT yang kat depan ni. Kita adjust nilai VT kat sini. Berapa VT yang kita kenakan, kita bagi pada motor ni. Okay, dan yang ketiga, tapi ni jarang digunakan, less common method, adalah memasukkan rintangan secara siri dengan armature. Maksudnya dekat sini ada RA, kita tambah satu lagi rintangan kat sini, nama dia RS pula, series. So ada dua rintangan. So nilai rintangan untuk litar ni dia akan jadi lagi besar sebab dia ada dua perintang. Tapi payahlah sikit nak buat yang ni, sebab kena masuk external resistor, perintang dari luar. So ada tiga cara untuk kawal ataupun ubah
ubah laju motor shunt. Okay, so dari segi teorinya, kalau cara yang pertama iaitu ubah nilai resistan ni, pembuktian dia adalah menggunakan rumus. Okay, macam mana nilai ni akan berubah? Kalau kita ubah nilai RF ni, bila kita ubah nilai RF ni, nilai current ni pun akan berubah. Okay, so kalau RF ni naik, IF akan turun. IF ni akan turun. So apabila nilai IF tu turun, flux ni juga, flux pada field ni, pada, sekejap saya lukis lagi sekali. Okay, RA, motor. Okay. So bila flux kat sini menurun, EA in the EA juga akan menurun. Apabila EA ni turun, increase in machine armature current. So akan naik armature current. Current yang lalu kat sini, IA ni akan naik tinggi. So bila IA naik, so speed akan berubah lah. Sebabnya current dia dah makin besar. Apa-apa kita akan relatekan dengan current, bekalan yang masuk kepada rotor tu berapa. So that's why dia buat kat sini, dia akan naikkan nilai IA. Cara untuk naikkan nilai IA adalah dengan cara dia turunkan benda-benda ni. Dia turunkan EA. Okay. Ada siapa tadi cakap tak ada apa-apa? Tak ada je, tak ada. Tak ada. Okay. Next adalah cara yang kedua adalah armature voltage. Second form of speed control involves changing the voltage applied to the armature of the winding without changing the voltage applied to the field. A connection similar to 813. Sekejap, mana 813 ni? Alamak, sekejap saya cari. Oh, connection dulu tak ada. Nanti saya bagi lita dia tu macam mana. Sebab ni dalam buku figure 8.13. Tapi untuk cara ni, motor ni kita kena ubah secara total sebabnya ni adalah method untuk separately excited. So yang ni tak berapa jarang lah kita nak guna. Yang paling penting adalah method yang kat atas ni. Method changing the field resistance ni. Kita ubah nilai field resistance ni. Okay, ni cara untuk kontrol laju motor. Okay, next adalah untuk kita terus pergi kepada power flow. Encik. Ya. Yeah. Nota yang Encik tunjuk ni saya ambil mana? Ada nanti saya akan bagi sebab nota ni saya conteng nota ni. Saya conteng nota awak ni. So saya akan bagi yang dah siap conteng ni kat awak. Yang komplit. Okay. So senang awak nak kaitkan nota awak dengan kelas ni. Saya dah siap conteng lah. Tapi saya akan bagi juga yang tak conteng. So boleh tengok kalau ada gambar rajah yang tak clear tu, boleh compare nanti. Saya akan selitkan sekali. Okay. So next adalah power flow. Power flow ni sebenarnya kita duk kira-kira yang tadi, yang kita duk kira EA, kita kira IA, IF, semua tu. Yang paling penting adalah kita nak buat benda ni sebenarnya. Kita nak buat last kali, kita akan buat power flow ni. So
Tapi kalau kat sini cakap mesin, tapi dalam kes kita ni kita fokus pada motor lah. So dia beza antara generator dengan motor tu dia sama ada certain kita akan plus atau kita minus, benda tu je. Tapi yang basicnya lah hampir sama lah. Yang paling antara benda paling penting adalah ni, kita nak kira kecekapan. Efisiensi ni adalah kecekapan. Apa dia? Tak dengar. Okey. So kalau nak kira kecekapan, sebenarnya kita akan kira power yang keluar bahagi dengan power yang kita masukkan berapa, lepas kita darab je dengan 100. Senang je. Sebenarnya apa yang keluar bahagi dengan apa yang masuk, kita dapatlah kecekapan yang berapa. Dia akan dapat dalam bentuk persen. So, tapi untuk kita kira yang kat sini ni, yang P out ni, power yang keluar ni, sebenarnya kita kena the difference between the input power and the output power of machine is the losses that occur inside it. So, kita kena tahu berapa yang masuk tolak dengan berapa yang hilang. Kenapa? Sekejap, saya baru perasan. Kenapa rumus dia P out kat sini? Ni bukan P out ni sebenarnya. Ini P in. Silap sikit ni. Kat sini adalah P in. Berapa kita akan macam ni lah. Masuk tolak dengan hilang. So kita akan dapat satu nilai baru. Berapa? Lepas tu kita bahagikan dengan berapa masuk darab dengan 100. 100% lah. So kita akan dapat satu nilai percentage. Berapa persen kecekapan dia. So, apa yang kita nak identify sekarang ni, yang paling penting adalah kita nak identify yang ni. P loss ni. Ada berapa banyak jenis loss dalam motor ni. So, dalam sebuah motor DC, ni losses yang berlaku. Okay, ni adalah losses yang berlaku dalam motor DC. Yang pertama adalah electrical or copper loss. Yang ni kita kena kira. Allah. Ya. Yang ni kita kena kira. Brush loss yang ni given, diberi. Core loss given. Mechanical loss pun given. Nilai ni diberi. Dan stray loss given juga. Okay. So, berapa yang kena kira? Kita hanya perlu kira nombor satu saja. Tapi, yang lain-lain ni, semua yang ni, kena tahu guna. Tahu macam mana nak guna. Bila nak tolak. Bila nak, yang paling penting bila nak tolak dia lah. Dan satu benda lagi. Kalau kita cerita pasal power, semua benda ni dalam unit apa? Power. Unit apa power? The power. Ni apa? Unit apa power? Kuasa ni apa? P unit dia apa? Dia sebiji je huruf dia tu. Unit dia tu kalau kita eja ada 4 huruf. Tapi kalau simbol unit dia W. Tu dia. Watt. Watt. Bukan watt. Watt. W besar W-A-T-T. je kan? Ya, W besar. Unit dia watt. Nama orang, James Watt. So, ni adalah unit kuasa yang akan kita, sebenarnya ada banyak unit kuasa ni. Okay, penjelasan juga ni sebenarnya. Unit kuasa ada macam-macam. Volt. Ada VAR, ada VAR. Okay, ada watt. VAR. Ya, yang ni korang tak jumpa lagi. Ada banyak. Tapi untuk kes kita ni, kita fokus hanya pada watt saja. Yang ni
Bukan horsepower je. Horsepower tu nanti kemudian kita akan convert. Daripada sini, sebab horsepower, okey macam ni. Watt ni adalah unit elektrik. Kalau HP ni adalah sebenarnya unit mechanical. Oh. Dia boleh saling berkait lah dua ni, sebabnya kalau motor ni pun dia adalah electromechanical device sebenarnya. Electromechanical. Kalau motor tu sendiri dia dalam bidang mechanical M&E lah, mechanical dan elektrik. Tapi sebab kita sekarang ni kita belajar yang elektrik, so kita main concern utama kita adalah pada unit watt. Segala pengiraan dalam unit watt. Okey. So, kita pergi pada pengiraan yang pertama, electrical or copper loss. Copper loss are the losses that occur in the armature and the field winding of the machine. The copper losses for the armature and field winding are given by benda ni. So, copper loss ni sebenarnya adalah kehilangan. Loss ni kehilangan lah. Kehilangan. Bukan hilang barang tapi hilang kuasa. Kehilangan yang berlaku pada armature iaitu RA. Alamak, jap. Armature ni RA ni armature dan field winding. Field winding R apa? Field winding R apa? Apa cik? Field winding R apa? RA dah ada. Satu lagi. RF. Okey, RF. Betul. Dia baik ada. RF. So RA dengan RF. Kenapa? Sebab dua-dua ni, armature dengan field ni, dua-dua ni ada copper. Dua-dua ni adalah winding. Kat sini satu, lepas tu kat sini satu lagi. RA dengan RF. So dua-dua adalah winding. The copper loss for the armature and field winding are given by benda ni. So, kita ada persamaan lah. Kita ada equation yang mana untuk armature loss dia adalah IA kuasa 2 darab dengan RA. Dan untuk field loss dia adalah IF kuasa 2 darab dengan RF. So yang ni sebenarnya, ya Allah saya terbalik tadi. Ni RA, ni RF. So yang field akan duduk kat sini, kita kira untuk kehilangan kat sini, dan untuk armature kehilangan yang kita kira adalah dekat sini. Sebab kita ada dua winding. Satu kat stator, satu kat rotor. Sama lah tu. Kalau field ni, dia ulang siar benda ni, ni adalah stator, agak faham lah ni tulisan ni. Stator dan yang ni dekat rotor. So kita ada dua tempat. Ni jangan confuse sangat, ni adalah rumus biasa je ni. Rumus yang terhasil daripada P sama dengan I V. Pernah jumpa tak P sama dengan IV? Pernah cik? Pernah. So V sama dengan apa? Biasa guna kaedah yang segitiga. Okay. So kalau kat sini P sama dengan IV. Tapi V ni sendiri sama dengan I Trial version. V sama dengan IR, betul tak? So V sama dengan IR masukkan dalam ni. So that's why dia jadi I. P sama dengan IV tu formula apa? Formula power. Oh, okey.
P sama dengan IV. Tapi V ni sendiri sama dengan IR. So that's why dia jadi I darab dengan IR. So bila nak simplify, dia akan jadi I kuasa 2 R. So that's why lah dekat bawah ni rumus dia adalah I kuasa 2 RA dan juga IF kuasa 2 RF. Dia bergantung pada arus yang lalu kat sini. Kalau IF, awak gunakan IF lah. Kalau IA, awak gunakan IA. Sebabnya ada dua benda. Dan arus dia setiap satu tu berlainan, bukannya sama. Okey. Boleh? Agak-agak. Boleh faham? Boleh. Dia dua tempat yang berbeza tu. So that's why lah. Untuk electrical dan copper loss ni dia ada dua nilai. Dia ada armature satu dan juga dia ada field. Kedua-dua ni unit dia adalah watt. So bila dah dapat dua nilai ni tak payah pening-pening lah, kita tambahkan je sebenarnya. So kita dapatlah satu nilai berapa. Okay. Alright. So, satu dah settle. Ada 1, 2, 3, 4 ni. Oh ni dia ada terangkan armature current, field current, armature resistance, field resistance. Tapi benda yang sama ialah AF je. Next. Power. Nama dia brush losses. Ni yang nombor 2. Tadi dalam list tu ni adalah nombor 2. Brush loss. Brush loss ni senang je. P sama juga. Dia masih menggunakan. Tapi tadi I kuasa 2 R. Yang ni dia pakai P sama dengan IV. Tapi rumus dia ni terbalik. VI. Samalah tu. IV ke VI ke sama je. So yang ni pun masih lagi unit dia watt. So P untuk brush drop adalah voltage brush drop. Yang ni dalam volt. Kita akan bagi unit volt. Dan current IA. Yang ni sama macam kat atas. Nilai yang sama. Sama macam di atas. Itu nilai IA. Berapa? So awak darabkan je. Katalah kalau kata VBD. VBD ni biasa. Satu lagi. Biasanya nilai dia adalah ni 2 volt sahaja. So kalau kata 2 volt. PBD. Dia sama dengan 2 volt. Darablah kalau kata IA ni. IA yang kat sini. Nilai dia IA 7.5 ke 7.5 ampere. So berapa kehilangan dia? 2 darab 7.5 berapa? Kalau pakai kalkulator 2 darab 7.5 tak boleh congak. Cepat congak cepat. 15. Trial version. 15. So kalau 2 darab 7.5 dia adalah 15 watt. Okey. Ni kalau nak senang sikit nanti nak bagi contoh. Nanti nak kira lah maksudnya. So kalau kata kat sini armature dengan field loss ni saya bagi satu nilai. Saya kira-kira, kita kira gitu gini. Keluarlah lebih kurang 700 watt loss dia. 700 watt. So dekat sini sikit je nilai dia 15 watt. Okay. So yang ni kita kira juga. Core loss adalah disebabkan oleh hysteresis loss and eddy current loss. Yang ni sebenarnya agak, ni teori magnet, teori elektromagnet.
motor. Yang ni biasanya nilai dia adalah given. Sebabnya tak boleh nak kira. Bukan tak boleh nak kira, dalam spek motor memang dah ada. So let's say saya assume, saya bagi contoh lah ni kan. Nilai dia kat sini adalah 500 watt. Okay. So kita dah ada berapa nilai loss? Kita ada 3 dah. Kita ada core loss. Lepas tu kita ada brush drop dan juga kita ada copper loss. So yang ni nombor 3 tadi. Next, nombor 4, mechanical loss. Mechanical loss ni kenapa? Apa benda yang mechanical dalam motor tu? Mekanikal dalam motor je. Dalam motor elektrik tu apa yang mechanical? Apa yang benda kita... Maksudnya komponen. Komponen apa yang mechanical? Mungkin dia punya ni belt dia. Belt, okay, boleh. Belt tu biasa kalau motor tu kita sambung kepada let's say pump ke kipas ke apa kan. Tapi kalau dalam motor tu sendiri, sebenarnya dia ada apa? Dia ada bearing. Ya. Yang menyebabkan berlaku pusingan. Yang bearing. Bearing tu sebenarnya untuk mengurangkan geseran. Tapi pada masa yang sama, bearing tu sendiri walaupun dia kurang, dia untuk kurang, bukan untuk hilang. So, bearing tu sendiri akan bergesel. So, bila bergesel, dia akan ada kehilangan, nama dia friction and windage. Friction Kehilangan losses, apa je? Apa dia? Kehilangan tu apa dia? Kehilangan apa? Geseran dan winding. Disebabkan angin. Angin dalam motor. Ni penjelasannya. Friction losses are losses caused by the friction, geseran antara bearing dalam mesin tu. Okay. Ni yang pertama. Ni nama dia friction. Yang kedua, windage. Sebenarnya windage. Wind lah, kita panggil wind. Are caused by the friction between the moving part of the machine and the air inside the motor casing. Tahu tak, dalam motor tu sebenarnya ada angin akan lalu. Macam mana angin tu boleh bergerak dalam motor? Sebab ada apa? Dekat motor ada apa? Ada kipas, betul tak? Untuk sejukkan motor. Betul. Trial version. Encik, yang macam gigi, yang gigi tu orang panggil apa je? Gigi kat mana? Dalam motor tu, yang dia macam bulat kan, pasal ada gigi, pasal ada sambung macam bulat. Pasal bila satu gerak tu, yang lain tu gerak sekali. Commutator. Commutator? Ya. Commutator. Betul je, commutator. Commutator. So samalah. Commutator dalam tu pun dia akan bergerak. So bila dia bergerak, dia akan bergesel dengan angin. Angin tu sebenarnya datangnya daripada kipas yang kita blow kipas kan, apa, rotor motor tu dia akan disambung pada kipas. So kipas tu akan sebenarnya function dia utama adalah untuk menyejukkan motor. Tapi pada masa yang sama, sebab kita ada pengaliran udara dalam tu, dia akan bergesel. Rotor tu akan bergesel. So that's why dia ada windage loss. These losses, mana? Jap. Okay. These losses vary as the cube of the speed of rotation of the motor. Ni berbelit tapi macam ni lah, senang. Mechanical losses ni pun dia akan given. Kita akan assume dia satu nilai yang logik untuk pengiraan. So let's say kalau kat sini saya assume dia sebagai 300 watt. Mungkin betul, mungkin tak berapa betul. Tapi depend pada spek motor lah. Tapi dia akan bagi satu nilai.
Sebab ni semua core loss dengan mechanical loss ni adalah kita tak boleh nak uji. Kita tak boleh nak kira dekat lab kita dekat sini ni. Yang ni kita kena refer pada spec data spec sheet motor tu sendiri. Dalam tu baru dia akan bagi tahu. Okay. Stray losses. Biasanya ni agak banyak stray losses ni. Stray cat tahu stray cat? Orang duk sebut stray cat. Kucing apa? Kucing. Kalau Kucing stray liar ni. Ya. kucing liar. Kita tak tahu dia entah dari mana datang tapi dia ada. Tidak berbual. Kita pun tak nak dia tapi dia ada. So samalah ni stray losses ni. Kita tak tahu dia ni datang dari mana tapi dia tu hilang. Maksudnya kita tak boleh nak letak dia dekat nombor 3. Tak boleh nak letak dia kat nombor 4. Kita tak tahu dia dari mana tapi dia ada. So yang ni pun nilai ni akan diberi. Given juga. So let's say dekat sini saya letak lagi satu 300 watt. Okay. So kita dah ada 5 kehilangan pada motor ni. 300, 500, 15 dan yang first kali kita kira 700 ni paling besar. So ada 5 jenis losses. So mana satu? Okey, ni untuk motor. So kita akan jumpa benda ni pula. Ni nama dia adalah power flow diagram. Yang A ni kita tak kisah sebabnya ni adalah generator. Yang kita utamakan adalah yang dekat bawah ni. Yang ni adalah untuk motor. Okay, sekejap saya nak tukar pen saya color lain. Warna Cik, biru. motor tu memang semua motor ada kipas cik. Ya, semua Ke ada yang tak motor ada kipas? motor yang atas darat akan ada kipas. Atas darat. Kalau motor yang dalam air tak ada kipas. Sebab dia dah sejuk. Bukan dia dah sejuk. Kalau kipas tu duduk dalam air dia akan jadi benda lain lah. Dia akan jadi pump pula. So kalau kipas motor yang atas darat ni mostly Kipas akan ada Dalam air tu kipas. motor dia macam oksigen lah cik kan. Apa Macam dia? oksigen ikan. Kipas yang duduk dalam air tu, ni motor dalam air tu macam kira oksigen Submersible ikan. pump. Ya, kita panggil dia submersible pump. Okay. So, sekarang ni. I square R loss. Sebenarnya, ni adalah copper. Copper loss yang kita kira awal tadi paling nombor 1. Maksudnya, ni nombor 1. Nombor 1 ni tadi kita kira dia sebagai 700 watt. Betul tak? Okay. So tu 700 watt. Lepas tu kat sini kita akan ni dia akan masuk pada P converted EAIA. So brush drop. Brush drop duduk kat mana? Duduk kat sini dah. Kata silap. So kalau nombor 2 kita ada brush drop. So brush drop tadi kita kira sebagai 15 watt. Core losses. Core losses mana Core losses berapa tadi lupa lah. Core losses banyak 500 watt. 500, 300. Trial version. Core losses kita kira tadi, kita bagi nilai pada dia tadi adalah 500 watt. So ni nombor 3. Nombor 4 kita ada mechanical loss. Mechanical loss tadi kita assume satu nilai sebagai 300 watt juga. Stray losses tadi pun kita bagi nilai sebagai 300 watt. Okay, ni semua loss. 1, 2, 3, 4 dan ni 5. Ni semua adalah loss.
So kat mana yang masuknya? Power yang masuk adalah dekat sini. Boleh faham? Boleh nampak ni cara tulisan benda ni. Yang kat bawah ni semua adalah yang losses. Ataupun ni adalah yang, ya Allah, hilang. Ni semua yang hilang kat bawah ni. Yang masuk dekat sini. Ni masuk. So masuk berapa? Kita assume satu nilai. Nak berapa? Nak motor ni nak besar mana lah motor ni? Katalah motor ni 10 HP. 10 HP, kalau kita convert 10 HP kepada watt berapa? Siapa tahu? Ni saya tak ajar lagi ni. Agak-agak siapa tahu? Apa je? Untuk motor 10, kalau 10 HP, berapa kilowatt? 10 HP. Maksudnya tukar cik. Ya, Tukar 10, unit ke apa? tukar unit kepada kilowatt. 10,000. 10 kilowatt. Gini saya bagi hint. 1 HP sama dengan 746 1000 watt. 7,000. tak sampai watt. Okay. Cik. Ya. Jadi berapa watt? Watt dia berapa cik tadi? 1 HP sama dengan 746 watt. Jadi kalau 10 HP berapa watt? Trial version. 7,460. So kalau 10 HP watt dia adalah 746 tambah kosong je. Watt. So ni adalah nilai masukan kita. 46,10. 7460 watt. So sekarang ni cuba ambil kertas ke atau ambil kalkulator. Sekejap saya terangkan sikit kat sini. Aduh. Ya. Mana pemadam aku ada pemadam kat benda ni. Alah hai. Sekejap. Ada pun eraser. RM50. Okey, kat sini. Okey, kat sini tadi 300. Kat sini pun 300. So saya nak sekarang ni, saya nak tahu berapa nilai yang keluar kat sini ni. So P out dia berapa? So cuba ni masuk, tolak semua yang kat sini. Berapa nilai P out? Cuba kira. Ni cik. 7460 tolak semua tu. Tolak semua yang kat bawah tu. Yang kolos tu berapa cik? Tu tak jelas. 500 lah. 500. Sekejap saya tulis balik. Dapat 5,660. 5690. 60. 5660 watt. So masuk 7460, keluarnya 5660.
Maksudnya yang dia dah guna je kan. Ni baki dia lah. Ni yang hilang. Kita boleh tahu Ah. kecekapan dia macam mana. So, sekejap. Kita turun balik. Dah habis nota. Okay. So, dari sini, kita boleh masukkan balik dalam rumus kecekapan. So, kecekapan dia sebenarnya, ni, simbol kecekapan. P out bahagi P in darab dengan 100. So, sekarang ni P out yang mana? P out dia yang Kanan. jawapan dia cik. Yang kanan tu. Trial Okay. version. 660. So, kita letak 5660 bahagi yang masuk 7460 darab dengan 100. So, dapat berapa kecekapan dia sebenarnya? Cuba kira. Trial version. 75.87. 75.9 lah senang. Trial version. 8 je. 87. 87 tu 9 lah. Okay. Ya betul. 9. So, kecekapan motor ni sebenarnya adalah 75.9%. Ni yang kita nak tahu. Berapa kecekapan motor ni. Dia mesti, kalau untuk motor, P out mesti lagi kecil dari P in. Jawapan yang kita kira kecekapan ni tak boleh lebih dari 100. Tak boleh lebih 100%. Kalau lebih 100%, salah kira lah tu. Kalau awak terbuat 7460 bahagi 5660 terbalik, so memang akan dapat salah. Akan dapat 125% lebih. BJ salah. maksudnya kalau beza P out dengan P in tu tak jauh sangat, maksudnya motor tu macam tak cekap sangat lah. Kalau beza dia tak jauh sangat, maksudnya motor tu cekap. Kalau tak jauh sangat cekap. Kalau jauh tu tak cekap lah. Tengok ni beza dia ni. Jauh Kan ni tak cekap. masuk 7460 kan. Katalah kalau kira keluar kat sini 2000 je. Nanti tak nak bagi confuse, saya tukar pen color lain dulu. Okey. Kalau keluar kat sini 2000 watt. 2000 watt sahaja. So kalau 2000 bahagi dengan 7460. Kita kira. Sekejap. Mana pen aku ni? Okey. So kalau kecekapan dia 2000 bahagi dengan 7460 darab 100. Berapa persen? 2000 bahagi 7460. 26.8%. So 26.8%. So mana lagi cekap? Mestilah yang ni lagi cekap. Yang belah kanan ni lagi cekap sebab dia 75.9. Yang ni 26.8 je. So lagi teruk sangat lah ni. Kalau motor yang ni memang paling senang. Motor ni panas lah. Motor ni memang sangat panas. Motor yang ni dia sejuk sikit banding dengan yang ni. So kita nak beza antara masuk dengan keluar ni tak jauh. Itu baru cekap. Kalau beza dia sangat jauh, tu memang tak cekap lah tu. Kita nak nilai efisiensi dia ni tinggi. Tapi 75 point. Nilai yang ni sebenarnya sangat tinggi ni. 75.9% ni. Tak tahu boleh achieve ke tak dalam keadaan sebenar. Tapi untuk pengiraan boleh lah. Kita boleh kira je. Sekejap azan.